Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang saya ucapkan kepada rakan-rakan dan pensyarah yang mengajar bagi subjek ni, PIMK 3113 Taranum dan Hafazan Al-Quran, iaitu Dr. Ustaz Manawi yang dicintai. Jadi insyaAllah pada petang yang berbahagia ini, saya Muhammad Khairul Nasihin bin Abdul Halim beserta dua orang rakan saya, iaitu Amal Yusof dan Haziq Jibril, akan mempersembahkanlah satu pembentangan iaitu berkenaan dengan Mabadi' Hifzul Quran. Okey. Ini sebelum kita pergi kepada lebih jauh dulu, marilah kita melihat kepada apakah isi perbincangan ataupun isi kandungan yang akan diterangkan dalam pembentangan pada kali ini. Jadi jika lihat pada slide ini, yang pertamanya adalah kita akan membincangkan tentang konsep dan dalil adab menghafaz Al-Quran berkenaan hafazan Al-Quran, yang mana sebelum kita tahu tentang hifzul Quran, kita tahu dululah apa yang dimaksudkan dengan hifzul Quran, apakah dalil-dalil yang membolehkan hifzul Quran ni ditekankan dalam Islam dan sebagainya. Seterusnya kita akan berbincang mengenai adab menghafaz Al-Quran, dan yang ketiga adalah faktor memudahkan dan mengekalkan hafazan. Tiga perkara ini kita akan tekankanlah bagi pendengar. Semoga pembentangan ini memberi manfaat kepada semua, insyaAllah. Okey, yang pertama kita pergi dulu kepada konsep hafazan Al-Quran ataupun hifzul Quran lah, yang mana hifzul Quran ini sebenarnya bermaksud penerangan ringkas berkaitan Al-Quran. Jadi sebab itulah tugasan ini membawa tajuk Hifzul Quran, Mabadi' Hifzul Quran, yang bermaksud Mabadi' ini bermaksud penerangan ringkas berkenaan Hifzul Quran. Hifzul Quran ni hafazan Al-Quran lah. Okey, jadi kita tengok dulu kepada konsep hafazan Al-Quran ini sendiri. Okey, yang pertamanya, pendidikan Al-Quran bermatlamatkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Ini seperti mana yang semua kita tahulah, yang mana Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril dan seterusnya. Rasulullah adalah bertujuan untuk apa? Memberi petunjuk kepada sekalian umat, untuk yang mana sekiranya manusia ini dapat mendalami dan memahami isi Al-Quran sebaiknya, maka mereka dapat mengabdikan diri kepada Allah. Okey, yang keduanya, menghafaz adalah kaedah untuk mendalami Al-Quran dan memerlukan satu kekuatan fikiran, yang mana dalam proses menghafal ini, secara tidak langsung kita bukan sahaja menghafaz semata-mata, tetapi kita juga, seseorang itu dapat mendalami Al-Quran lah, contohnya mengetahui dari segi makna dan sebagainya, dan memerlukan satu kekuatan fikiran lah, yang mana untuk menghafal ni bukan satu perkara yang mudah lah, memerlukan seseorang itu untuk mengasah kekuatan akal mereka. Seterusnya, hafazan adalah proses untuk menyimpan pengetahuan, dan yang keempat, sejarah pembelajaran Al-Quran secara hafazan bermula sejak turunnya ayat pertama kepada Nabi Muhammad lagi, yang mana Nabi Muhammad ketika wahyu pertama diturunkan, iaitu surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu bukan secara bacaan, tetapi Rasulullah sendiri menghafal ayat tersebut, iaitu 1 hingga 5. Okey, kita pergi pula kepada adab menghafaz Al-Quran ini. Okey, yang pertama, boleh lihat pada yang atas itu, warna merah itu, isi yang pertama iaitu adalah membersihkan diri, yang mana antara adab untuk sebelum kita menghafaz Al-Quran, kita perlu membersihkan diri terlebih dahulu, yang mana ini berdasarkan firman dalam surah Al-Waqi'ah ayat 79, iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim, la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Ini bermaksud sebelum kita nak menghafaz, kalau nak menghafaz, mestilah seseorang itu akan pegang Al-Quran. Jadi sebelum memulakan proses menghafaz, seseorang perlulah membersihkan diri, iaitu
membersihkan diri ni masuklah mengambil wuduk dan sebagainya. Yang kedua adalah tahsin sebutan ayat Al-Quran, yang mana sebelum ada adab untuk kita menghafaz Al-Quran ini, kita perlu tahsin. Tahsin ni bermaksud kita sempurnakan ataupun kita memperelokkan sebutan ayat Al-Quran kita, yang mana sekiranya kita tidak memperelokkan terlebih dahulu ketika membaca, dibimbangi ketika kita menghafal itu, akan turut kita tidak memahami ataupun turut tidak betul lah kita punya sebutan ketika kita menghafal. Jadi oleh sebab itulah kita perlu memperelokkan bacaan kita dahulu. Maksudnya sebelum kita menghafal, kita kena baca dulu Al-Quran itu dengan tajwid fasahah yang betul sebelum kita menghafal. Ini berdasarkan dalil warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Ini dua adab. Seterusnya adab yang ketiga dan seterusnya akan disambung oleh pembentang yang seterusnya. Okey, baiklah. Terima kasih kepada saudara Khairul Nasir ni atas penerangan yang sangat terperinci berkenaan dengan dua adab dalam hafaz Al-Quran. Seterusnya saya akan sambung pula adab yang ketiga, iaitu berbunyi istiqamah memelihara bacaan Al-Quran. Kerana proses menghafaz Al-Quran akan menjadikan seseorang lebih kerap untuk membaca Al-Quran, dan juga secara tidak langsung seseorang itu akan sentiasa istiqamah membaca Al-Quran. Kerana untuk menghafaz Al-Quran itu adalah satu perkara, tetapi perkara yang lebih susah di dalam bab menghafaz Al-Quran ini adalah mengekalkan bacaan, mengekalkan hafalannya. Jadi disebabkan kita mempunyai satu tanggungjawab untuk mengekalkan hafalan kita, maka akan terbentuklah satu proses yang mana setiap hari, setiap masa akan ada masa satu ketika ke satu ketika yang kita perlu untuk membuka kitab, membuka mushaf, lalu mengulang kembali bacaan Al-Quran kita. Tidak kiralah pada mana-mana surah, tidak kiralah surah pendek ataupun surah-surah panjang, kita memerlukan pada pengulangan setiap hari, setiap masa. Jika akan terlintasnya, akan hendak terlupa akan satu-satu surah itu, maka kita perlu membuka mushaf lalu mengulang kembali bacaan. Kerana disebut khairukum man ta'allam al-Quran wa 'allamahu, yang bermaksud sebaik-baik kamu ialah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Apabila kita menghafaz, kita juga belajar untuk dikira sebagai salah satu bidang-bidang di dalam mempelajari Al-Quran juga. Kita menghafaz, kita juga melihat kepada tajwid-tajwid, kita juga melihat kepada apakah teknik-teknik untuk menghafaz dan sebagainya. Baiklah, yang seterusnya pula mengulang bacaan. Sebuah hadis yang bermaksud, celakalah bagi sesiapa yang berkata, aku lupa ayat Al-Quran sekian-sekian, bahkan hendaklah dia berkata, aku telah dilupakan darinya. Sentiasalah membaca dan mengingati Al-Quran kerana ia lebih mudah terlepas daripada dada dan ingatan manusia daripada unta terlepas daripada talinya. Para ulama menafsirkan bahawa kita sebagai seorang manusia, seorang Muslim, kita tidak boleh menyebut aku lupa ayat Al-Quran sekian-sekian, tetapi sebenarnya kita ni yang telah dilupakan. Kerana seperti kita lihat, jika seseorang itu hadir di dalam masjid, bukannya kerana kita yang mempunyai kuasa untuk menzahirkan diri ke dalam masjid, tetapi Allah yang telah memilih kita untuk datang ke masjid. Konsepnya sebegitu. Allah yang telah melapangkan dada kita, Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk diberi peluang untuk sentiasa menghafaz. Jika kita menghafaz tapi kemudian kita lupa dan tiada masa untuk mengulang kembali bacaan itu, kerana kita perlu lihat balik, adakah kita sudah semakin jauh daripada Allah? Adakah Allah tidak mahu kita mengulang membaca kembali Al-Quran? Kita perlu muhasabah diri kembali. Kita tidak mahu kita termasuk pada golongan-golongan yang melupakan bacaan hafazan yang telah kita pernah hafal sebelum ini. Seterusnya,
Dan adab yang terakhir yang akan kita bincangkan adalah waktu dan tempat menghafaz. Yang pertama, menghafaz beberapa potong ayat Al-Quran sebelum tidur. Ini adalah waktu yang terbaiklah, kerana ada kajian mengatakan bahawa jika kita sebelum tidur kita kerap mengulang-ulang kita untuk mendapatkan ingatan yang baik, pada keesokan paginya bila kita bangun daripada tidur, hafalan kita mungkin akan sekurang-kurangnya adalah 50% telah pun lekat di ingatan. Dan selebihnya itu bergantunglah ke atas usaha kita, sama ada kita sebelum tidur itu kita menghafaz bersungguh-sungguh ataupun tidak. Tetapi yang pastinya pada keesokan paginya, insya-Allah hafalan kita lebih baik daripada apa yang kita sangkakan. Baiklah, yang seterusnya, waktu yang sesuai juga ialah pada waktu sebelum tidur. Samalah. Yang ketiga, menghafaz juga adalah pada sebelum atau selepas waktu-waktu solat. Ini adalah waktu-waktu yang afdal lah, orang kata. Jika ini adalah waktu yang afdal, maka insya-Allah Allah akan memberikan kita peluang. Allah akan memberikan melapangkan dada kita untuk mudah mengingat. Kemudian janganlah memilih tempat yang berunsurkan maksiat dan bernajis untuk menghafaz, kerana ini adalah satu penghormatanlah kepada ayat-ayat suci Al-Quran. Kerana ayat-ayat suci ini ada ayat-ayat suci. Saya sendiri sebut ayat-ayat suci. Jadi perlulah berada pada tempat yang suci, barulah menunjukkan bahawa kita hormat kepada kalamullah. Dan yang terakhir adalah menghafaz ayat Al-Quran ialah pada waktu pagi. Pada waktu pagi ini adalah di mana otak kita paling aktif lah. Setelah kita mendapat tidur yang mencukupi, kita bangun, otak kita akan menjadi lebih aktif. Otak kita akan bekerja dengan lebih baik pada permulaan hari. Otak belum buat apa-apa sangat. Jadi kita menghafaz, insya-Allah ingatan kita, hafazan kita akan sangatlah lancar dan mantap. Seterusnya akan masuk pula kepada kepentingan menghafaz Al-Quran yang akan dibentangkan oleh saudara Haziq Jibril. Dipersilakan saudara. Terima kasih kepada pembentang Ammar Yusof. Okey, jadi hari ini saya Muhammad Aziz akan membentangkan lebih lanjut berkaitan dengan kepentingan menghafaz Al-Quran. Apabila kita seorang Muslim, seorang mukmin ataupun seorang pelajar dalam pendidikan Islam, kita perlulah menghafaz Al-Quran. Jadi apakah kebaikan ataupun manfaatnya bila kita menghafaz Al-Quran ini? Jadi terdapat beberapa kelebihan ataupun kepentingan apabila seseorang itu menghafaz Al-Quran dan mengamalkannya. Yang pertamanya adalah kepentingan apabila seseorang itu menghafaz Al-Quran adalah dibersihkan hatinya. Ini menjauhkan diri daripada penyakit-penyakit hati. Sebagai contoh, penyakit hati hasad dengki, penyakit hati iri hati, takjub, riak dan sebagainya. Jadi berdasarkan satu sabda Nabi, iaitu iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khatab. Maksudnya di mana hendaklah kalian menjauhi sifat hasad dengki kerana ia menghapuskan kebaikan seperti mana ia menghanguskan kayu. Jadi apabila seseorang itu menghafaz Al-Quran, di mana apabila dia menghafaz Al-Quran, dia membaca dan mengamalkan apa yang terkandung dalam isi-isi Al-Quran seperti yang diperintahkan oleh Allah SWT. Hal ini menyebabkan segala penyakit-penyakit hati dalam dirinya, sebagai contoh adalah riak, takjub, ujub, dapat dibersihkan ataupun dapat dihilangkan dalam diri mereka. Sebagai contoh, apabila seorang itu menghafaz Al-Quran, tiada dalam dirinya untuk melakukan perkara maksiat, seperti mengajak kawannya untuk mengumpat, seperti mengajak rakan-rakannya untuk bersangka buruk dan sebagainya. Secara langsung, apabila seorang itu menghafaz Al-Quran, hatinya akan bersih daripada perkara-perkara munkar, sebagaimana yang digalakkan oleh para ulama untuk kita sentiasa mengamalkan Al-Quran dan menghafaz Al-Quran agar segala kehidupan kita adalah berlandaskan Al-Quran. Di mana apabila segala kehidupan kita ini berlandaskan Al-Quran, nescaya diri kita ini dapat dijauhkan daripada sifat-sifat penyakit-penyakit hati. Di mana apabila kita ini sebagai pelajar
meneruskan penyakit-penyakit hati ini menyebabkan hafalan-hafalan kita ini akan terganggu. Di mana saya ada terdengar satu kisah di mana apabila seorang tahfiz ini mendengar ataupun sering mendengarkan umpatan ataupun perkara-perkara buruk, menyebabkan hafalan-hafalannya akan hilang dan menyebabkan hafalan lepas-lepasnya daripada juzuk pertama hingga juzuk 30 hilang begitu saja. Namun jika kita terus meneruskan hafalan ini, menyebabkan diri kita ini akan didekatkan dengan perkara-perkara yang baik. Jadi itu adalah kepentingan menghafaz Al-Quran yang pertama. Okey, kita lihat pula pada kepentingan menghafaz Al-Quran yang kedua, yang ini tidak lain tidak bukan adalah diangkat darjat. Dalam sabda Rasulullah daripada Anas ibn Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas qalu ya Rasulullah man hum qala hum ahlul Quran ahlullahi wa khassatuh. Maksudnya, berkata Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Baginda menjawab, golongan Al-Quran. Merekalah golongan Allah SWT dan keistimewaannya. Bermaksud, apabila seseorang itu menghafaz Al-Quran, mendekatkan dirinya dengan Al-Quran lagi, menyebabkan dirinya ini bukan saja diterima baik oleh masyarakat, namun telah diangkat darjatnya setinggi-tingginya sehingga Rasulullah mengumpamakan seorang yang menghafaz Al-Quran ini darjatnya adalah seperti mempunyai keluarga dengan Allah SWT. Jadi apabila kita ini menghafaz Al-Quran, bukannya untuk kehidupan di dunia saja ataupun untuk hafalan di dalam Al-Quran di dalam sembahyang saja, namun lebih lagi iaitu dapat mengangkatkan diri kita, darjat kita, pahala kita pada satu tahap yang lebih tinggi, di mana kita akan diangkat darjat kita setanding dengan orang-orang yang hafaz Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi apabila seseorang itu menghafaz Al-Quran dan mengamalkannya dan menjaga hafalan mereka ini dapat menjaga kesucian atau mendapat menjaga kesucian Al-Quran, di mana pada waktu ini, pada ketika ini, umat Islam sering dibebani dengan pelbagai masalah-masalah seperti ramai pihak cuba menindas kesucian Al-Quran. Jadi dengan kewujudan penghafaz-hafaz Al-Quran seperti kita ini dapat mengangkat darjat Al-Quran dengan lebih lanjut, menyebabkan Allah SWT menjaga seseorang yang menjaga Al-Quran dan menghafaz Al-Quran dengan lebih baik. Jadi apabila seseorang itu menghafaz Al-Quran dan mengamalkannya, menyebabkan dirinya dapat masuk ke dalam syurga dan diangkat darjatnya setanding orang-orang yang terdahulu. Jadi kita pergi kepada kepentingan yang terakhir, di mana kepentingan terakhir ini adalah seseorang itu apabila menghafaz Al-Quran, dia akan diberi syafaat oleh Rasulullah SAW di akhirat kelak. Seperti firman ataupun sabda Rasulullah SAW, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqulu iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Maksudnya, daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat bagi para pembacanya. Jadi bukan sahaja seorang itu dapat membersihkan hati, bukan seorang itu saja dapat mengangkat darjatnya, namun apabila seorang itu menghafaz Al-Quran dan mengamalkannya, seorang itu secara langsung akan diberi syafaat oleh Rasulullah SAW. Itu adalah salah satu kelebihan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kerana apabila seseorang itu telah di akhirat kelak sudah mencapai amal timbangnya sama ada berat kepada kebaikan ataupun keburukan. Jadi apabila dia berat kepada keburukan, seperti dia nak sikit lagi nak masuk ke dalam neraka, tiba-tiba hadirlah Rasulullah SAW memberi syafaat kepada umatnya kerana kita ini menjaga ataupun menghafaz Al-Quran.
Jadi apabila seorang itu menghafaz Al-Quran, bukan saja dapat menjaga hatinya, namun dapat membantunya ketika di akhirat kelak. Secara langsung apabila seorang itu menjaga Al-Quran, kebarangkalian untuk Rasulullah menjaga atau untuk Rasulullah memberi syafaat adalah sangat tinggi. Jadi kita pergi kepada slide yang terakhir, iaitu adalah kesimpulan. Sebagai penghafaz Al-Quran, adab merupakan perkara utama yang perlu penghafaz-penghafaz ini, iaitu kerana Al-Quran merupakan kalam suci Tuhan dan terkandung segala perkara di dalamnya. Jadi Al-Quran ini mempunyai 1001 bermacam-macam manfaat kelebihan. Jadi apabila seseorang ini menghafaz secara langsung, dirinya ini mempunyai 1001 kebaikan. Walaupun seseorang itu tidak memahami dengan lebih lanjut, namun dengan menghafal saja dapat membersihkan hati, memberi syafaat, dapat diberikan syafaat, dapat diangkat darjatnya kepada satu tahap yang sangat tinggi. Namun saya ingin menggalakkan kepada pelajar-pelajar untuk menghafaz dengan lebih baik, menghafaz dengan lebih sempurna, menjaga setiap perkataan, tajwid, makhraj dan sebagainya, agar hafalan-hafalan kita ini adalah hafalan-hafalan yang berkualiti dan mampu memberi manfaat kepada umat Islam pada akhir kelak. Itu saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.